orang yang ada agama, dia tak kacau. Sebab Islam ini menyusun sistem. Pertama, tauhid, sistem keyakinan. Kedua, kita panggil fiqh, syariat, sistem bagaimana beribadah. Ketiga, tasawuf. Tiga benda ni ialah fardu ain. Dan tasawuf itu ialah mengajar kita sistem bagaimana kita membentuk hati kita. Dah yakin dengan Allah, kemudian dah beribadah, tak ada ikhlas, tak ada khusyuk, tak ada kesungguhan dalam beribadah. Dia mari tasawuf. Bila sebut masjid, ini tempat kita beribadat kepada Allah. Saya sebut ini sebab ada orang Melayu lah ni, tak kira lah orang Malaysia lah. Apa dia kata, serahkan balik pada Yahudi. Sampai ada yang tanya, Ustaz, betul ke di Aqsa tu ada kuil Sulaiman? Saya kata, Nabi Sulaiman itu Nabi Allah. Dia bina masjid, bukan bina kuil. Kau sepak pun kau tahu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruhu ala ma'atana wa ala ma jama'ana fi hadhal المسجد المبارك في هذا المجلس العظيم ونصلي ونسلم على شفيعنا وحبيبنا ومولانا مصطفانا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربي ونهجي إلى يوم اللقاء. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang dimuliakan ahli jawatan kuasa Masjid Al-Ansar, yang mulia Tuan Pengerusi, seterusnya Al-Fadil Tuan Imam, kemudian Tuan Muazzin dan seluruh warga jemaah Masjid Al-Ansar yang dikasihi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita syukur banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni malam yang penuh kebahagiaan. Kita didatangi oleh dua orang panel yang sangat hebat, yang sangat masyhur, yang sangat bermanfaat ilmunya, yang insya-Allah akan disyarahkan, yang akan disampaikan kepada kita ilmu-ilmu yang akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya perkenalkan panel yang pertama, Ustaz Kamalul Hisham. Yang sebenarnya kita tak perlu nak perkenalkan lagi sebab orangnya seorang yang makruf, orang yang dikenali dan seorang yang sangat terkenal dalam dakwah sebagai personaliti TV dan juga di dalam masyarakat. Yang pertama, panel yang pertama, Haji Kamalul Hisham bin Muhammad Suhud, merupakan pengerusi Akademi Khairiyah di Hulu Kelang, Kuala Lumpur. Ustaz Kamalul Hisham mendapatkan pendidikan di Pakistan, di International Islamic University dalam bidang diploma dakwah, akademi dakwah, dan seterusnya menyambungkan ijazah beliau di dalam bidang usuluddin di universiti yang sama, kemudian menyambung pengajian master di UPM Malaysia 2008 dan mendapatkan PhD doctorate hukum keluarga Islam di Universiti Sultan Syarif Kasim, Riau, Indonesia. Tahun lepas ya Ustaz? Alhamdulillah. Tahun lepas 2023 menghabiskan dan mengkhatamkan PhD beliau, dan merupakan pengasas dan pengerusi Akademi Khairiyah di Kuala Kubu Baru Selangor, menempatkan pelbagai ramai daripada kalangan pelajar tahfiz yang menghafal 30 juzuk Al-Quran dan membuka peluang untuk mereka melanjutkan pelajar ke luar negara. Merupakan penceramah bebas di negeri Selangor, Kuala Lumpur dan seluruh negeri-negeri di Malaysia ini. Alhamdulillah, itu sedikit pengenalan tentang panel kita. Mungkin di kalangan kita yang ramai yang kenal, tapi mungkin ada yang tak kurang arif juga siapakah guru-guru kita yang hebat yang berada di depan kita ini. Kemudian panel yang kedua adalah Ustaz Raihan bin Aziz, berasal daripada Muar, Johor. Johor Ustaz Johor juga sama. Orang Muar. Saya orang Terengganu tuan-tuan. Mendapatkan pendidikan di Pondok Pasir Tumbuh, Kota Baru, Kelantan. Mendapatkan pengajian daripada Tuk Guru Kelantan. Dan seterusnya di Majma' Al-Misal dan Damsyik Syria. Berapa tahun Ustaz? Banyak tahun juga lah tu kan. Jadi Alhamdulillah
guru-guru kita, ustaz-ustaz kita merupakan lepasan daripada luar negara, yang mempelajari ilmu-ilmu yang hebat-hebat, yang besar-besar daripada ulama luar negara. Dan Ustaz Raihan bin Abdul Aziz merupakan mantan pegawai syariah Bank Islam dan merupakan penasihat syariah ilmi travel and tour, dan seterusnya penasihat syariah Yayasan Hubbul Quran. Ahlan wa sahlan kepada guru-guru kita Ustaz Kamalul Hisham dan juga Ustaz Raihan. Ahlan wa sahlan, selamat datang ke Masjid Tam'a, Masjidil Ansar bersama dengan para jemaah kita pada malam ini. InsyaAllah Ustaz, kita ni sering dengar bahawa peristiwa Isra' wal Mi'raj disambut saban tahun, diperkenalkan. Saya percaya di kalangan kita ini yang merasakan bahawa sambutan Isra' wal Mi'raj ini sering diadakan, sering dibacakan kisah-kisahnya, sering disambut oleh masyarakat kita. Tetapi mungkin ada segelintir di kalangan kita yang baru kali pertama datang ke masjid ataupun kali pertama nak kenal Isra' wal Mi'raj. Jadi soalan saya kepada panel yang pertama, Ustaz Kamalul Hisham, apakah makna Isra' wal Mi'raj? Apakah yang boleh kita fahami daripada kalimah al-Isra' wal Mi'raj? Falyatafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, amma ba'du. Yang saya hormati lagi saya kasihi Al-Fadil Al-Ustaz Mustaqim selaku moderator kita pada malam ini, rakan panelis Al-Fadil Al-Ustaz Raihan bin Abdul Aziz, dan kami dua-dua ni daripada Johor, daripada Muar. Orang panggil Muar, dia tak panggil Muar. Yang berusaha Tuan Nazir dan seluruh barisan kepimpinan Masjid Al-Aqsa, Tuan Imam, para ustaz, alim ulama, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, sahabat dan sahabiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran terdapat 114 surah. Ada satu surah itu diberi nama dengan surah Al-Isra'. Secara khusus dengan forum kita pada malam ini, yang mana satu proses daripada siri-siri proses yang Allah letakkan dalam Al-Quran sebagai nak memantapkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya surah dibuka dengan tasbih. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah. Kita bila bertasbih, kita sebut subhanallah, subhanallah. Kita menggilirkan batu tasbih kita. Sama ada tasbih itu, alat mengira tasbih itu digital ataupun manual, itu yang kita kata tasbih. Tetapi kalau kita renung lebih dalam lagi, maksud tasbih itu ialah maha suci Allah dari sifat-sifat yang lemah, dan mengesahkan, mengisbatkan Allah itu bersifat dengan segala sifat yang maha sempurna. Di situlah letaknya kefahaman kita kepada peristiwa yang agung ini. Sebelum Allah menceritakan bagaimana proses perjalanan Nabi daripada Masjidil Aqsa yang ada, Masjidil Haram yang berada di Makkah, ke Masjidil Aqsa yang berada di Palestin, dan naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Sidratul ni ialah pokok apa? Pokok bidara. Macam mana keadaannya? Wallahu a'lam bisawab. Sidratul Muntaha, perkataan muntaha itu yang tempat paling hujung,
paling hujung, tak ada hujung, itulah hujungnya. Yang mana proses ini mengambil masa yang sedikit. Disebut dengan perkataan lailan. Lailan maksudnya merujuk kepada li taqlilin. Maksudnya Nabi pergi, Nabi balik. Nabi tidak mengambil masa kalau malam tu 12 jam, Nabi pergi 12 jam, tidak. Nabi pergi dalam keadaan masa yang sedikit, lahzah. Dalam keadaan ini kita tengok, kata sepupu Nabi yang bernama Ummu Hani. Ummu Hani kata Nabi balik semula ke Masjidil Haram, tempat duduk yang Nabi tinggal tu tadi masih hangat, tuan-tuan. Maksudnya Nabi pergi tak lama. Macam tuan-tuan datang forum malam ni, tuan-tuan tengok muka saya. Cuba tuan-tuan bangun sekejap, apa dekat tempat duduk tuan-tuan, hangat je. Bilalah ustaz nak sebut wabillahi taufiq wal hidayah. Nak sebutnya forum tu tak lama. Perjalanan Nabi tak lama. Sebab itu perjalanan ini disebut dengan asra bi abdihi. Bukan Nabi pergi, tapi Nabi dipergikan. Nabi dibawa, Nabi dijalankan dengan subhana, maha suci Allah yang menjalankan hambanya. Jadi benda-benda pelik setelah daripada kalimah subhana jadi tak pelik. Dalam keadaan Nabi pergi bi abdihi. Perkataan abdun itu melibatkan roh dan jasad. Lagi pelik. Nabi naik pula kenderaan dari cahaya. Lagi pelik. Tuan-tuan tahu ada orang dia buat kajian dari pandangan sains macam ni, pandangan teknologi macam ni, dia rasa hebat dengan kajian dia. Macam mana Nabi boleh pergi naik cahaya? Burak itu cahaya barbun. Dan cahaya itu satu saat dia akan pergi 3,000 batu. Macam mana Nabi tak hancur badan dia, jasadnya? Sebab itu ada cerita lain. Nabi ini dia ada khasaisul rasul. Nabi ini dia ada khasais yang tak ada pada orang lain, yang hanya ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya kata semalam saya pergi Washington, saya balik setengah jam, tuan-tuan percaya tak kalau saya kata saya bermimpi? Tuan-tuan kata saya pun boleh ustaz. Begitu juga kalau sekiranya saya kata saya bukan bermimpi, saya pergi ke Washington, saya balik masa setengah jam. Ketika itu tuan-tuan akan meragukan saya. Sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, cuba tengok. Allah sebut dalam surah yang sama, Allah sebut dalam ayat ke-60. وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. Tengok. Surah Al-Isra ayat 60 Allah kata, tidak kami jadikan apa yang engkau tengok wahai Muhammad dalam perjalanan ini, Isra ini, perjalanan malam yang naik ke atas dipanggil Mi'raj, yang mana daripada Masjidil Haram pergi ke Masjidil Aqsa dipanggil Isra. Dalam keadaan perjalanan ini Allah tunjukkan banyak peristiwa-peristiwanya dari tingkat langit ke tingkat. Dalam keadaan sampai Nabi dipertontonkan dengan apa yang akan berlaku di syurga dan neraka. Dipertontonkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keadaan yang akan berlaku pada masa hadapan. Dalam keadaan Nabi nampak, apa yang Nabi nampak itu merupakan fitnah, merupakan ujian kepada orang-orang yang beriman, kepada manusia yang tak nampak perjalanan tersebut. Sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, saya datang dari Behram 1 jam naik kereta. Ayah-ayah percaya tak? Percaya Kalau saya seekor semut, saya datang dari Behram ke Masjid Al-Ansar mengambil masa 1 jam. Ayah-ayah percaya? Percaya juga. Hebat tuan-tuan. Iman tuan-tuan ni macam Saidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Saya seorang manusia, saya datang dari Behram, naik kereta 1 jam. Ya, normalnya begitu, betul. Dan saya juga, seekor semut, mengambil masa yang sama, 1 jam datang ke masjid tuan-tuan, sebab saya seekor semut menumpang dalam poket ustaz.
Saya mengambil masa yang sama untuk sampai ke Masjid Al-Ansar. Peristiwa-peristiwa ini, pertama saya nak sebut bahawa tadi dia merupakan fitnah. Apa tu fitnah? Ujian. Dia ni ujian bila benda itu perlukan sedikit pemikiran, hujah. Dia jadi ujian. Di tangan saya ada pen. Dia tak jadi ujian. Sebab tuan-tuan nampak, saya pun nampak. Bila dia jadi ujian, saya sorok belakang ridak saya. Belakang ni ada pen. Ketika itu manusia akan terbahagi kepada beberapa golongan. Golongan pertama, percaya tak belakang ridak saya ada pen? Percaya ustaz. Sebab ustaz yang cakap, kalau ustaz bohong, ustaz dulu masuk neraka. Sedap je di neraka kan. Itu golongan pertama. Macam iman tuan-tuan tu tadi. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia ada sebab dia yakin. Kerana siqatun bin Nabi. Dia sangat siqah kepada orang yang menyampaikan itu. Iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bila saya kata belakang redak saya ada pen, golongan ini orang mukmin yang biasa. Sebelum kami percaya, ustaz tunjukkan bukti. Saya tunjukkan. Ya ustaz, kami percaya. Golongan ketiga, ini golongan paling tak guna dalam mempercayai peristiwa Isra' Mi'raj. Bila dia kata, apa bukti? Saya tunjukkan ada pen. Dia kata, yang ni bukan pen ustaz, yang ni kambing. Golongan ketiga paling tak guna dalam dunia. Itulah orang yang minta hujah. Setelah datangkan hujah, mereka menolak. Sebab itu besarnya peristiwa ini. Bukan saja orang yang tidak Islam, tak memeluk Islam. Orang yang baru peluk Islam, disebutkan dalam tafsir, qad irtaddul ladina amanu kanu amanu ma'ahu. Orang-orang yang pernah beriman, bila dengar cerita ini, menjadi murtad. Dalam keadaan imannya masih lagi raqiq, masih lagi rapuh, tak mendasar dalam jiwa yang kuat. Maka peristiwa ini, sahabat-sahabat yang saya kasih, itulah dia perjalanan daripada tajuk yang diberikan malam ini. Cantik tajuknya, Isra' Mi'raj, Masjid dan Solat. Kalau saya nak buat rumusan dalam pusingan pertama, Isra' Mi'raj itu perjalanan dari masjid ke masjid. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Konsepnya masjid ke masjid. Kalau orang yang datang malam ini baru pertama dengan forum, betul lah tu. Perjalanan dia secara maknawinya, dia berhijrah, dia berjalan waktu malam dari rumahnya ke masjid, balik ke rumah dan balik semula ke masjid untuk masa akan datang. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah, tabarakallah. Jadi penjelasan daripada Al-Fadhil Ustaz Kamalul Hisham tentang Al-Isra' wal Mi'raj, menyentuh tentang kehebatan perjalanan ini yang mustahil sebenarnya untuk berlaku daripada kalangan manusia yang biasa. Tetapi ianya adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kita akan mendengarkan pula daripada panel yang kedua. Persoalan yang pertama adalah Al-Fadhil Ustaz Raihan, peristiwa Taif dan tahun kematian isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu dekat sekali dengan kejadian Isra' wal Mi'raj. Adakah ada hubung kait antara tahun tersebut dengan peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj? Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi ومن تبعه ونصره وواله. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. Yang saya muliakan sahibul fadilah, Tuan Moderator Ustaz Mustaqim, sahabat panel saya sahibul fadilah Fadil Ustaz Farhan, saya panggil Ustaz Farhan sebab saya Raihan, sepatutnya Moderator Syarhan. Hadirin hadirat para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah
Bila sebut Isra wal Mi'raj, dua perkara yang kita kena ingat. Isra, Mi'raj. Sesiapa tak percaya Isra ini, sedangkan Allah sebut dengan jelas minal masjidil haram ilal masjidil al-aqsa. Ayat itu kata para ulama qat'i. Qat'i orang kampung saya panggil ultimate, you know. Ultimate. Cakap Melayu apa dia? Orang Melayu. Mu'tamad. Tak boleh pindah ayat itu. Tiba-tiba ada orang kata, ku tak percaya. Bohong. Kafir orang itu. Sepakat ulama kata, tak percaya Isra ni jadi kafir. Adapun Mi'raj ke langit itu, ayatnya tidaklah mu'tamad, dipanggil ayatnya zanni. Kerana itu tak percaya Mi'raj ini, ulama kata dia tidak jadi kafir, tapi jadi fasik, dosa besar dia. Kesimpulannya, wajib kita ni percaya Isra Mi'raj, sama ada logik tak logik. Kerana Islam ni dia bukan pakai logik. Baik tu kita ni ada satu istilah dipanggil iman. Al-iman billah wa bi rasulih. Sebab tu kalau datang gangguan syaitan, apa kita sebut? Amantu billah wa rasulih. Aku beriman dengan Allah dan Rasul, itu je. Logik tak logik itu tepi dulu. Sebab kalau fikir logik, tuan-tuan, apa logiknya nak sembahyang ni ambil uduk, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Bila kentut, tuan-tuan basuh apa lagi? Basuh muka. Kenapa tak basuh punggung? Agama ni bukan pakai logik. Ya, agama ni dibagi sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami ta'at. Itulah agama kita. Jadi soalan moderator ni tadi tentang peristiwa Isra Mi'raj ini berlaku di tahun yang dinamakan Yaumul Hazan. Dalam dakwah Nabi SAW ni tuan-tuan ya, memang berlaku ada satu zaman dipanggil tahun kesedihan Nabi. Kerana tulang belakang Rasulullah SAW dijemput Allah. Antaranya ialah isteri Rasul yang bernama Sadatina Khadijah, wafat pada tahun itu. Pak saudara Nabi Abu Talib. Abu Talib ni banyak mendukung perjuangan Nabi. Walaupun ulama-ulama mengatakan beliau tidak Islam, tapi sokong perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mati tahun itu. Seolah-olah Rasulullah ni berada dalam suasana tekanan yang makin memuncak. Pergi pula ke Taif. Masa tahun yang sama, sebahagian sahabat di bawah pimpinan Sayyidina Ja'far bin Abi Talib dan Sayyidina Uthman bin Affan, lebih kurang 40 orang pergi ke Habsyah. Kalau Habsyah boleh terima Islam. Tapi orang Habsyah tak terima Islam, walaupun Najasyi Raja Habsyah terima Islam. Masa yang sama Rasulullah pergi ke Taif. Tuan-tuan pun berlaku apa yang berlaku di Taif. Nabi dilempar dengan batu, Islam tak diterima di Taif. Di situlah Rasulullah SAW kemudian dibawa berjalan oleh Allah untuk menguatkan jiwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah kata para ulama, peristiwa Isra dan Mi'raj ini antara cara Allah nak mengubat jiwa Rasul, hati Rasul sallallahu alaihi wasallam dibawa berjalan. Tetapi tuan-tuan, apa yang berlaku sebaliknya, balik daripada Isra dan Mi'raj itu Rasulullah dihina. Semakin teruk lagi. Inilah namanya kemuncak perjuangan. Sebab itu dalam kemuliaan Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, mengapa ulama meletakkan yang paling mulia di kalangan Nabi-Nabi, siapa dia tuan-tuan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sebalik kesusahan itu, fa inna ma'al usri yusra. Bersama susah ni ada mudah dia, ada kesenangan yang diberi oleh Allah. Rupanya dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, Allah syariatkan salat fardu 5 waktu. Kerana Allah nak tunjukkan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini walaupun susah,
Tapi Rasulullah berjumpa dengan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang lebih awal menghadapi kesusahan. Langit pertama jumpa dengan Nabi Isa. Jumpa dengan Nabi Musa di langit ke-6. Jumpa dengan berjumpa dengan Nabi Ibrahim di langit yang ke-7. Mana ada Nabi-Nabi yang tidak mengalami susah dalam perjuangan? Itulah kita pun macam tu juga. Hadirin hadirat, itu ayat-ayat Quran ini dipanggil litasbidi fuadin Nabi, nak bagi teguh jiwa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Macam tu juga kita ni. Ya, batu penawar kita ni Quran. Kalau rasa susah dah kita ni, dah bilalah nak menang, bilalah Islam ni nak menang. Makin kuat kita berjuang, Palestin makin teruk, makin sembahyang hajat makin teruk pula sekarang ni Palestin. Setengah orang rasa down. Bertenanglah tuan-tuan, down apanya? Itu sikit aja. Kita tuan-tuan ajak orang pergi forum, tak ada lagi yang kena lempar batu Syekh. Lepas ni makan kambing tahu. Macam pun rasa fresh, apa barang korang ni? Bertenang je. Kita ajak orang subuh macam Jumaat dah. Itu pun sedia kambing 7 ekor tu. Penuh surau, alhamdulillah, masjid, alhamdulillah. Allah, hadirin hadirat ya. Pun kita rasa fresh, kenapa lah orang tak datang ni? Bertenang tu. Kita tak segagah Nabi-Nabi, Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam yang tetap konsisten istiqamah bercakap agama. La yakhafuna laumata laim, mereka tak pernah takut walaupun dimaki orang. Kita sekarang nak cakap pun takut dah. Takut kan tarik allowance Syekh, sekian dimaklumkan tahu. Tarik itu, tarik ini, peruntukan tarik. Nak sebut itulah antara asam garam yang ditunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi balik Isra Mi'raj tu, kita rasa makin teruk, tapi di sisi Nabi berjumpa dengan Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, ditunjukkan pula dengan balasan-balasan kebaikan, balasan-balasan syurga. Dia sebenarnya makin menguatkan jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita lah. Kita ni pun bila cerita Isra Mi'raj, balik ni semakin semangat dengan agama Allah Ta'ala. Jangan rasa fresh. Sebab apa tuan-tuan? Sebab tu ditunjukkan dalam malam Isra Mi'raj tu, berapa jumlah solat yang asal-asal diwajibkan? 50. Akhir-akhirnya jadi berapa? 5. Itu pun ada orang Melayu cakap, kenapalah tak naik lagi sekali? Kalau naik lagi sekali, FOC, free of charge. Korang ni tuan-tuan tak, walaupun 5, Allah nak tunjuk mulianya Nabi Muhammad, mulianya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihah. Mulia jadi umat Nabi Muhammad ini, walaupun kita buat satu kebaikan, gandanya berapa? 10. Jadi sembahyang 5 waktu tu menyamai 50 Syekh. Mana ada umat-umat dulu dapat macam ni? Saya sebut ni bukan apa. Ada hari ni orang Melayu yang bercakap, saya nak ikut ajaran Nabi Musa pula. Dia kata nak belajar Taurat, nak belajar Injil. Sepak pun kau tahu, Quran pun kau tak khatam. Nak belajar Taurat, nak belajar Injil pula dah. Saya bukan apa tuan-tuan. Mengapa kita nak mencari? Bukan kita kata Nabi lain tak betul, Nabi lain betul, tapi kita ni mulia jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Allah tunjukkan macam mana sembahyang daripada 50 jadi 5, tapi pahalanya 50. Ni Ramadan dah dekat ni besok ni. Bulan Ramadan, amal kita, satu amal ganda berapa? 10. Sehingga tuan-tuan dengan tazkirah tiap-tiap tahun macam ni. Tahun ni kena buat periksa lah kali. Bulan Ramadan digandakan pahala 10 kali ganda sehingga 700 ganda. Ramadan ada satu malam kita ibadat lebih baik daripada 1000 bulan malam.
Al-Qadar, Lailatul Qadar. Umat lain tak ada mulia macam ni. Puasa pula sebulan. Nabi sebut siapa puasa sebulan Ramadan diiring dengan 6 hari bulan Syawal seperti berpuasa setahun. Sebab puasa sebulan 30 hari darab 10 300, puasa 6 hari darab 10 60, 360 hari. Umat lain tak ada, Syekh. Itu tak sebut lagi mulianya solat yang disyariatkan itu. Ya, batu nampak macam sedih Rasulullah balik daripada Isra Mi'raj, tapi di situ ada berita gembira. Gembiranya solat yang disyariatkan pada Rasul, apa kelebihan dia? Banyak kelebihan dia. Antara kelebihannya besok hari akhirat Rasulullah SAW bersabda, ana awwalu man yu'zanu lahu bisujud wa awwalu man yu'zanu lahu bi ra'fi ra'si. Saya orang pertama besok kiamat diizinkan sujud, saya orang pertama diizinkan mengangkat kepala. Waktu saya dongak kepala saya, sabda Rasulullah, saya tengok depan saya tengok belakang, saya pandang kanan, saya pandang kiri. Fa'arifu ummati min bainil umam, saya boleh kenal umat saya yang duduk di celah-celah umat ramai. Sahabat tanya, ya Nabi Allah, macam mana Tuan boleh kenal umat Tuan? Dalam lautan manusia Nabi kenal kita. Macam mana Rasulullah boleh kenal kita? Ikutilah jawapannya pada siri yang akan datang. Maksud tak ada, moderator dah tengok 2-3 kali. Saya sambung sikit moderator. Nak relatekan dengan sembahyang ni tadi. Macam mana kita ni besok boleh dikenal oleh Rasulullah SAW di hari akhirat? Apa kaitan dengan Isra Mi'raj? Apa kaitan dengan solat? Sabda Rasulullah, a'rifuhum, saya kenal umat saya ni besok. Saya kenal umat saya binuri muhajjalin min atharil wudu. Mereka umat saya ni ada bekas ambil wudu. La yakunu li ahadin minal umami ghairihim. Umat lain tak ada tanda ni. Tuan-tuan dengar apa sabda Nabi, umat lain tidak ada cahaya wudu. Ini khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak bangga ke jadi umat Nabi Muhammad ni, Syekh? Tak bangga ke kita solat ni? Sebab orang wudu je solat, betul? Orang tak solat ada tak ambil wudu? Tak tahulah orang keramat ni, saya wudu rajin, solat malas kan? Tak ada lah, tak ada. Biasanya solat, orang solat je ambil wudu je. Tak ada ambil wudu, mayang tak? Tak ada. Tapi saya jumpa orang semayang tak wudu, saya jumpa. Orang wudu tak semayang, tak ada. Tapi yang semayang tak wudu, saya jumpa. Ceritanya zaman budak dulu. Bapak dulu kadang tak semayang sebab tak semayang rotan. Dia main bola petang, tak semayang asar. Itu bapak dia bawa rotan, dia semayang. Adik dia kata, bang, wudu, lepas ni. Bayang dulu, wudu kemudian. Yang penting bayang. Itu ada. Allah Rabbi Syekh. Itu je nak sebut, kalau tak semayang, bila nak wudunya? Tak ada wudu, mana cahaya kita hari akhirat? Yang pertama, yang kedua, sabda Nabi, a'rifum, saya kenal umat saya. Bisimahum fi wujuhihim, di wajahnya ada bekas sujud. Dia orang tak semayang bila sujud. Sebab itu mulia solat, Syekh. Sebab itu mulianya Isra wal Mi'raj. Kerana dalam solat itu dikenal oleh Rasulullah SAW. Di wajah kita ni ada bekas sujud. Itu sujud ni atas sab'atul a'zam, 7 anggota. Satu anggota ni buka dahi ni, ini tutup macam ni. Dah lah tak handsome, tak kaya, bayang pun tak sah. Buka lah dahi, tak handsome, tak apa, janji bercahaya. Bukan kaya, janji ada cahaya ni. Dikenal oleh Rasulullah SAW. Ini tuan-tuan, gembira Rasulullah tengok orang bersolat. Sehingga dalam lautan manusia tu Nabi boleh kenal umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah yang saya nak gambarkan. Walaupun dalam kesedihan Nabi itu Allah tunjukkan nabi-nabi lain juga
walaupun perjuangan mereka susah, tapi Allah Ta'ala bukan menilai kemenangan. Yang Allah nilai adalah usaha Nabi Musa, tuan-tuan. Tak dapat membuka kota Baitul Maqdis. Wafat Nabi Musa. Disambung perjuangannya oleh Nabi Allah Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya Allah, kirailah bukan kemenangan, tapi keusaha kita untuk meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala ini. Wallahu taala a'la wa a'lam. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi kita dah dengar bagaimana yang menjadi penyejuk hati Nabi SAW, yang menggembirakan hati Nabi SAW adalah solat. Sehingga apabila umatnya solat, maka Nabi SAW mengenal kita sebagai umat Nabi kerana cahaya wuduk dan cahaya solat yang seseorang amalkan dahulu di dunia. Jadi seterusnya soalan kepada panel kita, Ustaz Kamalul Hisham, tentang peristiwa Isra wal Mi'raj ini, Ustaz, mengandungi pelbagai perkara-perkara yang gaib, perkara-perkara yang tidak boleh dilihat oleh mata, yang tidak pernah terlintas dalam fikiran manusia. Jadi apa hukum kita percaya, adakah wajib kita beriman kepada peristiwa tersebut, dan kenapa di sana ada wujud golongan yang tak percaya kepada peristiwa-peristiwa ini? Dan satu lagi, Ustaz, tentang kepercayaan sebahagian daripada kaum muslimin yang menganggap bahawa perjalanan Isra wal Mi'raj adalah perjalanan Nabi bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka percaya dan menganggap bahawa kewujudan Allah itu bertempat dan juga pertemuan itu berlaku di langit. Jadi bagaimana kita menyikapi terhadap pandangan ini, Ustaz? Terima kasih rakan moderator, rakan panelis, sahabat dan sahabiah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dah bincang tadi sebagai lontaran pertama bahawa asas agama Allah itu dia bukan akal fikiran. Sebab itu dalam falsafah ada perkara-perkara yang kita panggil epistemologi, aksiologi, ontologi dan macam-macam logi lah. Sebab itu bila mana kita tidak mengambil sumber-sumber kepada ilmu, maka kita akan mengambil akal semata-mata. Maka kita akan menyempitkan ruang fikir kita yang dipanggil iman. Baru-baru ni sibuk dalam Twitter, ada seorang Islam tu, dia kata Allah itu tak dapat dilihat, maka Allah itu tidak wujud. Buat apa kita susah-susah nak memikirkan tentang Allah yang tak wujud? Yang ni pemikiran yang rosak. Sebab itu dalam sebuah kitab Tauhid yang ditulis oleh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali ataupun Imam Al-Ghazali yang bernama Al-Iqtisadu fil I'tiqad. Kenapa tajuk kitab Tauhid ini Al-Iqtisad fil I'tiqad? Bukan maksud iqtisad sini ekonomi, tidak. Tetapi kesederhanaan dalam bertauhid, dalam mengimbangi akal dan juga wahyu. Sepatutnya akal kita tidak akan berlaku clash dengan wahyu. Sebab akal dari Allah, wahyu dari Allah. Bagaimana mungkin berlaku pertembungan? Sebab itu disebut dalam kitab dia, akal dan wahyu itu seperti nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Terang benderangnya. Dan bila kita sebut tentang perkara-perkara ghaibiat yang tak dapat kita lihat dengan mata kita, tetapi kita tidak boleh menafikan benda itu wujud. Dalam sistem cara berfikir, tak semua benda yang kita tak nampak tak wujud. Contoh, elektrik. Kita macam mana kita tahu elektrik tu ada? Airconnya sejuk, lampu menyala, bil elektrik datang, TNB bagi bil. Tuan-tuan je tak nak tolong bayar bil elektrik masjid.
Benda tu wujud? Wujud. Cukuplah. Tak percaya Ustaz, saya nak belah juga dengan wire ni, saya nak potong. Silakan. Mati tuan-tuan. Bukan mati. Mampu kerah. Nak sebutnya, kita ni akal yang sakit cuba nak mendahului kefahaman kita pada satu perkara. Tak dinamakan sakit kita menafikan benda yang wujud. Benda tu ada. Kita makan garam, rasanya masin. Kita dah manis Ustaz. Kita makan gula, rasanya manis. Dah masin Ustaz. Orang ini jiwanya sakit. Sebab itu, kewujudan Allah termasuk dalam perkara-perkara iman. Termasuklah Isra' dan Mi'raj. Termasuk dalam perkara yang terkandung dalam Al-Quran. Sebahagian daripada 6 rukun iman yang wajib kita beriman dengannya sebagai orang yang mukmin. Walaupun kita tak nampak, tetapi hujah-hujah yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan perkhabaran daripada Allah bahawa itulah maksudnya, bahawa asas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan dengan logik akal, boleh dinilai, boleh ditimbang, maka benda itu wujud. Selain pada itu, tak wujud. Ini orang yang jiwanya rosak. Sebab itu perkataan agama, sahabat-sahabat. Agama ni bahasa Sanskrit. Tidak, gama kacau. Agama tidak kacau. Tidak, gama kacau. Orang yang ada agama, dia tak kacau. Sebab Islam ini menyusun sistem. Pertama, tauhid, sistem keyakinan. Kedua, kita panggil fiqh, syariat, sistem bagaimana beribadah. Ketiga, tasawuf. 3 benda ni ialah fardu ain. Dan tasawuf itu ialah mengajar kita sistem bagaimana kita membentuk hati kita. Dah yakin dengan Allah, kemudian dah beribadah, tak ada ikhlas, tak ada khusyuk, tak ada kesungguhan dalam beribadah. Dia mari tasawuf. Dan sebab itu agama itu dia mendidik kita supaya kita berpegang kepada sistem yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu hari ini negara paling banyak bunuh suicide, kes bunuh diri kat mana tuan-tuan? Negara-negara maju, negara Scandinavian, Norway, Denmark, Sweden. Kita tengok China, tengok Korea. Kenapa negara ini banyak kes bunuh diri? Sebab dalam hatinya tak selesai. Sebab itu religion itu maknanya dia percaya kepada the unseen world, walaupun takrifan tidak tepat dalam memahami dia sebagai adin, satu cara hidup yang lengkap yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sebab tu orang bila ada agama, dia pegang walaupun agamanya bukan Islam, sekurang-kurangnya dia ada sandaran dalam perkara yang dia tak faham. Certainty, uncertainty, benda-benda yang menimpa kita yang kita tak boleh kawal. Tuan-tuan nak jawab macam mana? Kita nak anak kita SPM 10A dapat 10E. Kita tak nak sakit, kita sakit. Kita tak nak mati, kita mati. Orang yang kita sayang tiba-tiba pergi. Macam mana kita nak menjawab perkara ini kalau bukan rujuk balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang Islam? Contoh, orang yang duduk dekat dalam hutan. Ada agama animisme, menyembah dewa, menyembah semangat. Tok batin kaki dia bengkak. Kenapa bengkak tok batin kaki? Tok batin kata tadi kencing kat busut, dewa marah, kaki bengkak. Tapi kalau dia pergi klinik, doktor kata dia makan seafood, gout. Tapi nak sebutnya ada alasan. Begitu juga dengan agama lain. Kenapa aksiden? Tuan alam tadi talas sembahyang. Dia ada jawapan dia. Bagi orang tak ada agama, etis, menafikan kewujudan Tuhan, menafikan benda-benda yang gaib, apa je nak jawab? Jiwa sakit. Kemuncak dia, bunuh diri. Kemuncak dia, itulah kesudahan hidupnya. Kita ni ayah-ayah, kita belum masuk dimensi kita. Berapa ramai orang dah mati, dia masuk alam barzakh. Alam barzakh ni, dia satu pintu. Barzakhun ni pintu. Dinding. Dunia, akhirat, dindingnya barzakh. Bila kita mati saja, kita masuk ke barzakh. Syarat nak masuk ke barzakh, kena mati. Dan bila kita mati, kita akan melihat satu bentuk
dimensi yang baru. Yang dulu kita tak percaya pahala, kita nampak. Yang dulu kita tak yakin dengan azab kubur, kita nampak. Yang dulu kita tak yakin dengan balasan-balasan, dengan balasan baik, kita nampak. Dibukakan. Bahkan Allah sebut ada orang menyesal dan dia minta balik kat dunia. La'ali a'malu salihah fima taraktu. Aku nak buat benda-benda yang dulu aku tak sempat buat. Ada orang dah meninggal tuan-tuan nak datang sembahyang Masjid Al-Aqsa. Ada orang dah meninggal nak datang nak baca Quran. Ada orang dah meninggal datang nak sedekah. Allah sebut dalam surah Al-Munafiqun. Ada orang minta balik semula. Lau akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dia nak bersedekah, minta balik sekejap kat dunia, Allah minta balik, dia minta balik kepada Allah untuk bersedekah. Semua ini tuan-tuan, bila hijab sudah dibuka. Ini yang disebut hijab sudah dibuka. Sebab itu inilah keberadaan kita dalam siri-siri kefahaman kita kepada ayat Quran yang menceritakan tentang surah Al-Isra itu. Wajib kita beriman dengan dia, menafikan peristiwa Isra ini, kita menafikan sebahagian daripada ayat Al-Quran dan membawa kepada kekufuran tidak Islam kita. Ada pun dalam peristiwa Isra Mi'raj itu bukan sebagai satu keadaan nak menunjukkan dia bertemu dengan Allah, bahawa nak mengatakan Allah itu berada di dalam keadaan bersemayam di atas arash. Akibat daripada kita kena faham bahawa apa yang kita kena sebut akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Allah maksud Ar-Rahmanu ala arsyistawa, bukan maksud Allah itu dia bersemayam atau duduk di atas arasnya. Tetapi itu maksudnya kekuasaan Allah merangkumi arasnya, merangkumi kekuasaannya, menjangkau segala-galanya. Itu maksudnya. Kerana aras itu juga makhluk Allah. Kalau Allah berhajat pada tempat, sebelum adanya arash, nescaya Allah tak ada tempat nak duduk. Nescaya itulah keadaan dia. Dalam keadaan itu bukan apa yang kita pegang sebagai akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Bahawa Allah tidak berhajat kepada apa yang dihajati oleh makhluknya. Tetapi menunjukkan apa dia? Ketinggian, kemuliaan. Dan bagaimana Rasulullah SAW mengambil solat di tempat yang mulia. Tuan-tuan, satu-satunya ibadah yang Nabi ambil naik ke atas solat, yang lain semua turun ke bumi. Ayat-ayat Quran dan hukum-hukumnya turun ke bumi. Tetapi satu kemuliaan, kebesaran pada solat itu sendiri, dalam keadaan kesusahan Nabi ambil di tempat yang tinggi untuk menunjuk kepada kita kena ihtimam, kena jaga solat, kena jaga solat itu dengan erti kata yang sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah, tabarakallah. Jadi itu penjelasan yang kita dengarkan daripada Ustaz, bahawa agama ini adalah obat sebenarnya, adalah obat kepada hati kita. Yang kalau seseorang tak ambil obat, maka hatinya akan penuh dengan penyakit. Orang itu takut kepada penyakit tubuh badan, tetapi tidak takut kepada penyakit hati, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Seterusnya, Al-Fadhil Ustaz Rehan, satu soalan, iaitulah bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada mention kalimah masjid dalam suratul Isra. Daripada Masjid Haram kepada Masjid Al-Aqsa. Kenapa perlu disebut kalimah masjid? Seolah-olah perjalanan yang mulia ini datang daripada masjid. Dan bagaimana peristiwa ini telah menatijahkan satu hadiah bagi umat Nabi Muhammad SAW, iaitulah solat. Jadi bagaimana kita nak menjaga masjid? Bagaimana kita nak memelihara kesucian masjid? Bagaimana kita nak mengagungkan masjid? Kerana seolah-olah itulah platform untuk seseorang itu mencapai Al-Isra wal Mi'raj. Maka dipersilakan Ustaz, falyatafaddal mashkur. Alhamdulillah. Allahumma faqahna fi din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi yassir wa la ta'assir, Rabbi tamim bil khair. Sahabat panel saya Al-Fadhil Ustaz Farhan, Tuan Moderator, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila sebut masjid, kalimah masjid ini diambil daripada kalimah sajad. Sajada sujud. Masjid ini tempat sujud. Ya, tetapi dikhususkan masjid itu
sebagai suatu tempat kita berhimpun. Sebab itulah Allah sebut minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sebab apa masjid? Sebab apa masjid, tuan-tuan? Pertama sekali lah Tuan Moderator, kita Allah Ta'ala nak ingatkan kita, ini antara masjid-masjid yang dibina oleh utusan Allah, Nabi Allah. Siapa yang bina Masjidil Haram? Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Dan dikatakan sebelum Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bina Kaabah, Kaabah itu sudah dibina oleh Nabi Adam alaihi salam. Dan ada riwayat kata sebelum Nabi Adam bina Kaabah, sebelum Nabi Adam turun ke bumi, Kaabah itu sudah dibina oleh malaikat-malaikat. Kemudian dibina oleh Nabi Adam, runtuh di zaman banjir Nabi Nuh. Kemudian Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail duduk di Mekah. Setelah dewasa Nabi Ismail itu, Allah perintahkan Nabi Ibrahim bina semula Kaabah di atas tapak asal yang dibina oleh Nabi Adam dan malaikat-malaikat. Ditunjukkan oleh Jibril mana tempatnya. Itu Masjidil Haram, Kaabah. Masjidil Aqsa dibina oleh siapa? Nabi Ibrahim dan anaknya Ishaq, Nabi Ishaq itu. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat-sahabat, mana lebih awal antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? Jawab Rasulullah, 40 tahun awal Masjidil Haram daripada Masjidil Aqsa. Kemudian itu yang pertama, tuan-tuan kena ingat, Allah perintahkan Nabi-Nabi bina Masjid Haram, bina Masjid Aqsa. Yang keduanya, bila sebut masjid, ini tempat kita beribadat kepada Allah. Saya sebut ini sebab ada orang Melayu lah ni, tak kira lah orang Malaysia lah. Apa dia kata, serahkan balik pada Yahudi. Sampai ada yang tanya, Ustaz, betul ke di Aqsa tu ada kuil Sulaiman? Saya kata, Nabi Sulaiman itu Nabi Allah. Dia bina masjid, bukan bina kuil. Kau sepak pun kau tahu. Tanya kuil Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kan Muslim. Semua Nabi-Nabi kan Islam. Yang mereka bina masjid, bukan kuil. Kuil itu topekong, itu bukan kita punya. Sinagog itu bukan kita punya. Sebab itu hari ini Yahudi cari dia punya sinagog, mana ada kuil situ. Itu masjid. Melayu pun mengong juga. Ini bukan marah, bagi tahu lah. Itu sebab pakai masjid, Masjidil Aqsa. Sebab itu kata para ulama, sebagaimana kita muliakan Masjidil Haram, dulu Masjid Haram itu dibina oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Setelah wafat Nabi Ismail, seorang bernama Luhaq dia bawa datang berhala-berhala ke Kaabah. Kemudian Kaabah sekor demi sekor berhala bawa masuk ke Kaabah sampai 360 ekor berhala. Itu yang Rasulullah nak bersihkan. Akhirnya berlaku pembebasan kota Mekah, dibuang berhala-berhala itu semua. Macam tu jugalah sebagaimana kita muliakan Masjidil Haram, wajib kita muliakan Masjidil Aqsa. Sebab itu orang kata dulu itu Israel yang beriman. Sebab itu Yahudi dahulunya mereka beriman. Apabila mereka melawan nabi-nabi, maka mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Allah Ta'ala berfirman, dilaknat Bani Israel. Bani Israel itu adalah anak cucu Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub anak Nabi Ishaq. Nabi Ishaq anak Nabi Ibrahim. Maknanya Nabi Ya'qub itu dipanggil Israel. Israel maknanya hamba Allah. Kerana Nabi Ya'qub ni kuat ibadah, digelar Israel. Daripada Nabi Ya'qub itulah lahirnya Bani Israel. Asal-asal mereka beriman, tapi akhir-akhirnya mereka seleweng. Sama jugalah Arab di Mekah dulu. Mula-mula ikut ajaran Nabi Ibrahim. Ala millati abina Ibrahim, atas milah Ibrahim. Lama-lama mereka jadi sesat. Nak dibetulkan boleh oleh Rasul-Rasul, nak dibetulkan oleh Rasulullah SAW di Mekah.
Begitu juga di Aqsa, di Palestin. Asalnya mereka beriman, tapi bila mereka sudah selewengkan agama, dilaknat atas lisan Nabi Daud, dilaknat atas lisan Isa bin Maryam. Mereka dilaknat Allah Ta'ala. Karena itu kata para ulama, orang yang dilaknat tidak layak mentakbir masjid. Ini masjid, mana boleh orang kafir takbir. Ini kau nak antik orang kafir jadi EJK masjid. Apa barang korang? EJK masjid orang Islam je lah. Agama kita. Lakum dinukum, agama kamu. Yang kamu nak sibuk agama Islam, apa hal? Nak masuk pula EJK syariah pula. La ilaha illallah. Ya heran Melayu pun, demi perpaduan kita kena bersama. Saya ulang. Bukan marah. Itu contoh. Bukan isu perpaduan, isunya ini masjid. Itu Masjid Aqsa. Mengapa nak serah pada Yahudi takbir? Bukan mereka layak takbir karena mereka sudah melewat agama. Kalau mereka nak takbir, mereka balik pada agama Allah Ta'ala. Masalahnya mereka tak mau balik pada agama Allah Ta'ala. Itu masjid. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengapa masjid, tuan-tuan? Kerana Allah nak tunjuk mulianya masjid. Tuan-tuan berjalan ke masjid. Ni masjid ni, kalau tuan-tuan rajin datang masjid, Nabi sebut di masjid ni ada malaikat yang menyaksikan tuan-tuan hadir. Besok tuan-tuan tak hadir masjid, malaikat pergi cari kat rumah, apa tak datang ni? Kita bersahabat dengan malaikat. Jangan takut, itu malaikat rahmat, bukan malaikat maut. Dengan malaikat pergi ziarah dah ketah. Malaikat masjid datang ziarah, Syekh. Kan bagus. Ini yang datang ziarah, syaitan lama tak pergi dangdut, mana dia ni? Macam? Bersahabat dengan syaitan. Kita nak bersahabat dengan malaikat. Ni masjid ni ada malaikat. Itu Nabi sebut, di masjid ni ada malaikat, Syekh. Sebab tu mulianya ke masjid ni, tuan-tuan berjalan ke masjid, setiap langkah satu dosa dihapuskan. Satu langkah, satu darjat diangkat. Satu langkah, satu dosa dihapus. Satu langkah, satu darjat diangkat. Sebab tu ada sahabat nak duduk jauh dari masjid, nak pahala banyak, biar setiap langkah kami mendatangkan keampunan dan diangkat darjat. Sebab apa? Sebab masjid. Tapi coba kita pergi karaoke, ada setiap langkah dapat ampun? Ada. Kita pergi restoran ke, ngeteh ke, tak ada apa je. Itu mulianya sebab masjid, sebab masjid. Ini duduk saja. Lepas tu Nabi kata datang masjid, setiap langkah diampun dosa. Menunggu-nunggu pula ni, tunggu-tunggu nak solat. Ni tuan-tuan sedang menunggu solat ni, pahala tuan-tuan, pahala orang bersolat. Pahala orang solat. Tapi jangan balik tak solat. Tapi Nabi sebut syaratnya menunggu dalam masjid, bukan tunggu kat warung kopi. Dulu saya budak kampung, Ustaz Farhan, kita budak kampung dulu. Depan masjid tu memang warung kopi je. Kampung mana ada program aktiviti kan. Seminggu sekali je ceramah kuliah maghrib. Hari lain, lepas maghrib, depan warung tu. Masa tu saya ingat lagi, zaman orang pasang, apa nama, cartridge. DVD tu, bukan DVD. Cartridge tu, DVD lah. CD tu. Bukan itu, video. Wrestling. Mana Ustaz? WWF. Masa tu, Hulk Hogan lawan Ultimate Warrior. Orang macam dah lupa je. Undertaker. Pakai sebelah kan. Mana Ustaz tahu? Kita join, kita tahu lah. Masa tu saya budak lagi. Pak saya bagus, pak saya bila kampung, dia duduk aktikaf baca Quran dalam masjid. Yang lain duduk kedai kopi, Syekh. Kita budak-budak tak ada duit, yang duduk dalam tu dia boleh lah order teh tarik, makan-makan, kita tak ada duit duduk luar. Yang saya paling lucu sekali, bila nak masuk isyak, bukan stop, pause dulu. Ingatkan stop dah, pause, lepas isyak sambung balik je. Nak tunggu, nak beritahu, duduk di warung tu tak dapat pahala, Syekh. Tapi orang tunggu dalam masjid tu, ni macam tonton tunggu nak isyak ni. Ni malaikat ni, tengok tuan-tuan, malaikat berdoa, ya Allah, kau ampunkanlah mereka, ya Allah, kau rahmatlah mereka. Itu kami cadang forum ni berhenti pukul 11.30. Bukan, pukul 12. Setuju atau tidak?
Slow je. Setuju atau tidak? Tunggu. Tunggu. Saya tak larat tunggu. Okey, nak sebut sebab masjid je, sebab masjid. Kalau tunggu dekat tempat lain tak dapat pahala tu. Tuan-tuan tengok mulianya masjid je. Apa lagi nak sebut tuan-tuan? Ni menunggu nak qomat ni. Pahala sembahyang dah. Allah, malaikat duk saksi tuan-tuan. Yang tiganya tuan-tuan, sebab masjid ni setiap langkah kita tu jadi saksi Syekh. Jadi saksi ni kapek tuan-tuan pijak ni. Sebab tu dalam kitab fiqh, kita kalau sembahyang sunat disunatkan berpindah-pindah tempat, betul? Walaupun selangkah. Sebab apa? Nak meramaikan saksi kita. Tak ada pada ibadat lain Syekh, saksi kita. Lepas tu kalau imam baca panjang, bertenang tuan-tuan. Tengok budak-budak di konsert rock tu, 1 jam berdiri tau. Lebih 1 jam, tangan begitu je. We will rock you. Saya tak pergi ni orang beritahu. Sejam Syekh, 2 jam. Ada dia bohong tak? Tak ada. Semua dekat depan pentas. Tak payahlah penyanyi tu kata rapatkan sop, tak payah. Memang semua rapat sop kat depan tu. Kita suruh rapat soft. Macam malu Syekh kita. Itu pun dah 1 jam, 2 jam rockers tu kata, wah penat, wah nak balik. Apa kata penonton? One more. Macam kita. Macam tuan-tuan. Boleh? No more. No more. Kalah kita Syekh, kalah kita. Padahal kita dalam masjid tu. Belum lagi cerita pena masjid. Itulah Nabi sebutkan, sesiapa menerangi masjid, besok Allah terangkan kuburan dia. Sebab masjid. Betulah siapa-siapa ada duit bil api ni, sponsor je. Esok terang kubur kita, terang, dipanggil amal-amal kita bercahaya. Ceramah macam tu, bulan 1 kali tu hilang bil listrik. Pengurusi Nazi punya sonok berkesan ceramah Ustaz. Bulan seterusnya tertunggak sebulan bil. Rupanya dia ambil bil, dia tak bayar. Wah, ngasah betul Mamat. Ingatkan dia berkesan, rupanya dia terlupa. Nak saya masjid. Itu saya tak cerita lagi tuan-tuan. Tuan-tuan buang sampah-sampah, kotoran-kotoran dalam masjid, jadi mas kawin bidadari. Sebab masjid Syekh. Baik itu saya pernah tengok, wallahi Ustaz, saya pernah tengok Syekh kutip sampah dalam masjid. Kenapa Syekh? Inilah saham aku akhirat besok. Ibu-ibu jadi apa? Mas kawin bidadari. Balik bawa dalam poket bang, banyak sampah masjid. Pasal apa bang? Mas kawin. Macam ibu-ibu marah dia. Ustaz, ni yang menyampah dengar ni. Bertenang ibu-ibu. Itu bapak-bapak dia punya mas kawin untuk bidadari. Ibu-ibu jangan bimbang. Kalau bapak-bapak ni besok ada bidadari, ibu-ibu akan jadi ketua bidadari. Kalau bidadari tu cantik, tak akan ketua kat belakang kerapu-kerapu. Masjid, ibu-ibu ingat masjid ni. Kalau begitu bang, kutiplah sampah kat masjid tu bang. Alhamdulillah. Aja ibu. Tapi yang tak seronok ada pakcik tu pula. Betul ke Ustaz? Isi saya jadi ketua bidadari. Betul pakcik. Kenapa? Tak ada yang lain ke? Betul pakcik tu. Tak ada yang lain ke? Kenapa? Yang ada tu tak best. Okey. Tu cerita masjid ni masih panjang kalau ada masjid ni. Kalau nak cerita masjid ni, batu dipanggil, ini bukan rumah kita. Ini rumah Allah. Tuan-tuan kalau bersih rumah saya pun saya bagi anugerah tuan-tuan. Apatah lagi ini rumah Allah je. Kalau bil rumah saya tuan-tuan bayarkan bil. Saya bagi anak perempuan saya. Tapi temu duga dulu Ini kan pula kita
bayar bil Allah Rabbi. Ingat, bukan rumah kita, tapi tuan rumah tu akan muliakan kita. Itu sebab disebut minal masjidil haram ila masjid. Apatah lagi kita pertahankan masjid-masjid Allah ni. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah. Jadi kita dah lihat, kita dah dengar bagaimana masjid Allah Subhanahu wa taala ini sebenarnya adalah ladang pahala bagi kita. Sementara kita berada dalam masjid ini, kita belum pulang, rupanya kita sedang mengumpul pahala dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan soalan terakhir saya kepada Ustaz Kamalul Hisham adalah apa dalam banyak-banyak peristiwa Isra wal Mi'raj, peristiwa yang paling menyayat hati ataupun peristiwa yang paling memberi ibrah kepada Ustaz sendiri? Yang mana kalau Ustaz kalau terkenakan peristiwa Isra wal Mi'raj, Ustaz paling terkesan daripada peristiwa apa yang daripada segala perjalanan yang dilalui oleh Nabi SAW itu sendiri. Jadi peristiwa manakah yang paling Ustaz rasa boleh share, boleh kongsi perasaan yang ada dalam hati Ustaz? Yang dimuliakan Tuan Moderator, rakan panelis, sahabat dan sahabiah yang rahmati oleh Allah SWT. Ustaz Raihan kata habis pukul 12 kan? Sebab Nabi dia balik ke Mekah tu pagi kan, dalam peristiwa Isra Mi'raj. Tapi insyaAllah tak lama lah, sekejap je. Cuma pernah satu masa sahabat-sahabat sedang duduk dalam masjid, Nabi masuk. Nabi tengok ada sahabat-sahabat sedang ketawa-ketawa. Lalu Nabi kata, "Lau ra'aitum ma ra'aitu, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Nabi kata, kalau kau tengok apa yang aku tengok, engkau nampak apa yang aku nampak, nescaya engkau akan ketawa sedikit dan engkau akan banyak menangis. Lalu sahabat seorang bertanya, "Ma ra'aita ya Rasulullah?" Apa yang engkau nampak? "Ra'aitul jannata wa nar." Aku melihat syurga dan neraka. Maksudnya apa yang kita belum tengok, Nabi dah nampak. Dalam keadaan Nabi nampak benda yang kita tak nampak, dan Nabi kena sampaikan pada kita apa yang dia nampak. Apa yang Allah tunjukkan kepada Nabi merupakan fitnah. Tadi saya sebutkan surah Al-Isra ayat 60. Antaranya ayat itu bersambung. Wa ma ja'alna ru'ya allati arainaka illa fitnatan linnas wasajaratal mal'una. Dalam keadaan Allah sebut apa? Tidak kami jadikan apa yang kau nampak pada malam tersebut melainkan fitnah kepada manusia. Bersambung wa syajaratal mal'unata fil Quran, iaitu pokok yang dilaknat. Dalam tafsirannya Nabi melihat pokok zakum. Pokok zakum ni berduri, sahabat-sahabat. Orang-orang yang menggunakan akal fikiran macam tadi itu, macam mana ada pokok daripada api, tuan-tuan? Ada pokok daripada api. Allah jadikan ahli syurga itu keinginan nak makan, nak minum. Allah jadikan begitu juga ahli neraka nak makan, nak minum. Tetapi makanannya api, minumannya api, kasutnya api, bajunya api, duduk dalam api. Dalam keadaan Allah sebut, la yamutu fiha wa la yahya. Dia tidak mati dan tidak hidup. Teruknya neraka Allah, nak kata mati lebih teruk daripada mati, nak kata dia hidup dia mati. Sahabat-sahabat sekalian, ada tak satu keadaan yang lebih teruk daripada gambaran yang Nabi tunjukkan tentang ahli neraka? Tak ada, tuan-tuan. Itu gambaran yang paling buruk yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Apa yang Nabi nampak dalam neraka? Antaranya, Nabi kata, ra'aitu imra'atan mu'allaqatan bi sya'riha. Aku melihat wanita yang digantung dengan rambutnya. Kipas tu digantung dengan skru besi, digantung dengan tali, digantung dengan rantai.
Kaedah dalam neraka digantung dengan rambut. Wa yaghli dimaghuha, otak dia menggelegar. Ditanya oleh anak Nabi Fatimah radhiyallahu anha, apa gerangan wanita tersebut? Ya lati lam tughatti' sya'raha minar rijal. Itulah dia wanita yang tidak menutup auratnya daripada lelaki ketika di dunia. Dalam keadaan ini gambaran yang Nabi tunjukkan bahawa apa yang berlaku itu ialah merupakan tanggungjawab kita. Sebagai seorang laki-laki yang ada isteri, macam mana pakaian isteri kita. Sebagai seorang laki-laki yang dipanggil ayah, kita ada anak perempuan, macam mana pakaian anak perempuan kita. Yang mana mereka-mereka ini akan menjadi apa? Musuh kepada ayah-ayah mereka, suami-suami mereka. Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Pada hari tersebut kata Allah, orang-orang yang mana dia itu ialah kawan karib, juga diterjemahkan sebagai kaum kerabat, menjadi musuh kepada musuh yang lain. Anak melihat ayah nak masuk syurga, anak ditarik tengkuk ayah dia. Inilah dia ya Allah, laki-laki yang tak mengajar aku menutup aurat. Inilah ya Allah, suami laki-laki yang tak menyuruh aku itu dan ini. Inilah gambaran yang Nabi lihat sebagai apa? Wasiat Nabi, peringatan Nabi kepada keadaan yang akan berlaku pada masa akan datang. Sebab tu sahabat-sahabat, beri pentingnya masjid ke masjid tu tadi. Sebab itu kita yang duduk dekat komuniti sini, dalam kawasan Al-Ansar, alhamdulillah hari ni ramai malam ni, alhamdulillah. Dulu tak ada. Yang ni seramai hari ni, saya nampak ada berlaku peningkatan. Bahawa inilah sebenarnya yang kita harapkan daripada komuniti kita. Kita tengok masjid-masjid buat program subuh macam Jumaat. Ya, cuma kita nak tengok kesan daripada program tersebut. Kerana saya tengok di masjid-masjid tertentu Ustaz, dia naik banner besar, subuh macam Jumaat, dia bukan letak gambar Ustaz, dia letak gambar kambing besar. Orang datang ramai kerana makan. Ini fitrah manusia. Tapi kita pastikan kita datang malam ini dan seterusnya kerana ilmu. Maksud imarah masjid ada dua. Satu, imarah dalam bentuk fizikal. Kita bangunkan rumah Allah. Kita nak masuk sahabat-sahabat, ada doa. Allah maftahli abwabar rahmatik. Wahai Allah, buka bagi aku ni abwab. Bukan satu pintu, bab, abwab. Maknanya pintu rahmat berada dalam rumah Allah. Rumah Allah. Kita duduk masuk ni dengan doa. Duduk niat iktikaf. Kita niat iktikaf. Kita dengar forum. Tertidur. Pahala sahabat-sahabat. Kita duduk dalam keadaan. Kita rasa kita duduk dalam satu program. Kita tak selesa. Pahala sahabat-sahabat. Dalam rumah Allah. Bukan rumah manusia. Kita bukan pergi ke warung. Besarnya. Sebab kita bangunkan, kita wujudkan satu keselesaan. Sahabat-sahabat, mungkin dulu ada dah infak seposen. Dia campurkan pasir dengan simen, air. Dia buat lantai masjid. Kita yang sujud hari ini, dia dah meninggal. Dah alam barzah, dia alam barzah. Dia makan pencen seposen je sampai malam. Dia yang makan pencen seposen, dia kata apa? Kalau aku tahu, aku tak bagi seposen dulu. Aku bagi semua harta aku. Maka aku akan lebih baik lagi keadaan aku di barzah. Ini maksudnya pembangunan fizikal. Pembangunan fizikal. Maknanya kita sama-sama bangunkan. Bukan saja AJK masjid. Yang kedua, pembangunan rohani. Rohiyah. Kita nak membangunkan spiritual kita. Sehingga kita yang duduk dalam kawasan masjid, kita berjiran dengan masjid, kita merasakan perlunya kita datang ke masjid, dan masjid juga memerlukan kita dalam membina jiwa kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayah-ayah, kita yang solat isyak berjemaah malam ini, Nabi kata pahala dia macam menghidupkan separuh malam.
Siapa yang solat subuh besok berjemaah, pahalanya macam menghidupkan seluruh malam. Hebatnya kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Sebab tu program-program yang kita nak membina jiwa tu tadi, sehingga kita merasakan kita datang ke masjid kita secara khusus kerana kita orang sini. Pentingnya kita mengimarahkan Masjid Al-Aqsa. Dan komuniti lain, dia bangunkan masjid dia. Komuniti lain, bangunkan masjidnya. Jangan kita buat program, apa dia? Cuma sekali kita buat program, masjid ramai, ada kambing, besok dah tak ada orang. Kerana penduduk setempat tidak membangunkan masjid dari sudut fizikalnya, dari sudut rohaninya, sebagai anggota yang sangat penting. Sebab itu sahabat-sahabat, peri pentingnya Nabi nak sebut apa yang Nabi nampak untuk kita melakukan proses perubahan dalam jiwa kita yang dalam dengan apa yang Nabi nampak sebagai pesanan kepada kita supaya kita berperanan menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang mukmin yang baik. Kita membangunkan jiwa kita, keturunan kita, sehingga menjadi doa kita kepada orang yang membangun dan menjaga solat menjadi keturunan yang baik sehingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Jadi kita pergi kepada panel yang terakhir, kepada soalan yang terakhir, Ustaz Raihan. Sikit saja Ustaz, ringkasan daripada Ustaz. Jadi perjalanan Isra wal Mi'raj ni menunjukkan bagaimana kedudukan sebenar Nabi Muhammad SAW. Selama ni kita tahu dalam sirah Nabi, dalam perjalanan hidup Nabi, adalah Rasulullah ini sedih dalam dakwah Nabi. Dakwah Nabi ditolak, dakwah Nabi tak diterima oleh masyarakat. Jadi Nabi perlukan penguat dalam hati Nabi SAW. Nabi sering dihiburkan oleh Allah dengan kisah Nabi Adam, dengan kisah Nabi Yusuf, dihiburkan dengan kisah Nabi Ibrahim dan kisah para Nabi yang lain. Dan dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi SAW bertemu dengan sekalian para Nabi. Jadi bagaimana kita nak melihat status dan kedudukan Nabi SAW yang sebenar daripada sekalian para Nabi dan juga di antara seluruh makhluk manusia dan seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita nak mengenal qadar dan kedudukan Nabi SAW yang sebenarnya. Falyatafaddal mashkur. Alhamdulillah, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Sahabat panel saya, Ustaz Farhan dan Tuan Moderator, ringkas kelah kita ni dah hujung-hujung ni. Tamu sekali tuan-tuan ya. Tamu sekali bila sebut, saya teringat apa yang disebut oleh Syahid Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti rahmatullah alaihi wasiah dalam kitabnya Fiqh Sirrah. Apa kata beliau? Kalau kita ikut jalan Nabi, apa yang Nabi rasa, itulah yang kita rasa. Sebab jalan yang sama. Ya. Begitulah Rasulullah SAW ditunjukkan jalan Nabi-Nabi terdahulu. Sebab itu Rasulullah sendiri dihiburkan Allah Ta'ala. Pertama sekali itu. Jadi itu yang pertama. Yang keduanya, solat ini suatu syariat yang diambil di langit, diturunkan di bumi. Tapi kita solat di bumi, diangkat kembali ke langit. Itu solat itu. Yang kedua, batu solat tu diangkat balik ke langit. Maka solatlah kita. Yang kedua, yang tiganya. Yang tiganya, solat ini Allah sebut wa aqimis salata li dzikri. Sembahyanglah kamu supaya kamu ingat aku ni. Bila kita ingat Allah, Allah ingat kita. Tapi orang tak solat bila diingat Allah. Solat supaya ingat Allah Ta'ala. Yang paling bimbang besok Allah sebut dalam Quran, inna nasinakum, dulu kat dunia engkau lupakan aku, ini hari aku lupakan kamu pula. Itu yang kita paling bimbang sekali. Kita tidak, Allah ingat dia, Allah ingat kita. Fadhkuruni adhkurkum wa aqimis salata li dzikri. Semayang supaya kamu ingat aku, Allah sebut. Jadi ingat, kamu ingat aku ingat kamu. Kamu sebut aku sebut kamu. Itu yang tiga. Itulah solat. Yang keempat, solat ini sehampir-hampir kita dengan Allah masa bila tuan-tuan? Tuan-tuan,
Are you here? Saya nak habiskan ni tuan-tuan ya. Yang keempat, sehampir-hampir kita dengan Allah masa bila? Sujud. Tuan-tuan, sujud itulah tempat kita merintih kepada Allah Ta'ala. Merintih itu di bumi. Sampai ke langit rintihan itu. Bukanlah arti Allah duduk di langit itu, tidak. Nak sebut walaupun kita merintih di bumi. Sebab itulah Rasulullah SAW tak lupa bersolat. Sebab itu tadi saya tertarik dengan Ustaz Farhan sebut, apa beza kita dengan orang tak beriman? Mereka tidak ada tempat untuk merintih. Ya? Kata para ulama ni, kita ni seperti membumikan masalah. Wire di rumah kita tu, apa cara nak mengelakkan overloading power? Kilat tu kan, kilat tu berdentum, dia ada earth wire. Cakap Melayu apa dia? Fendi cakap Melayu apa? Earth wire? Dia sekolah Victoria. Wire bumi. Kalau tidak ada earth wire tu, boleh overload, black out habis. Kita ni tuan-tuan, macam mana nak membumikan masalah? Sujud. Batu sujud paling bagus masa bila tuan-tuan? Malam-malam. Ini ada masalah, tak tahu. Akhir sekali, kita minum arak, isap dada. Itu orang tak beriman je. Kita orang beriman ni syukurlah. Betul Rasulullah diberikan solat itu supaya kita ni boleh membumikan masalah. Ini sujud jangan sekejap, lama sikit lah sujud. Cuma cerita sujud lama ni saya pesan satu je. Jangan pula sembahyang berjemaah sujud lama. Kita dah baca tahiyat, dah sampai Allahumma salli ala Muhammad, tak bangkit-bangkit, meninggal ke apa je. Itu tuan-tuan boleh bawa batal solat. Habis tu disuruh kita sujud lama, sembahyang sunat sujud dah lama. Masalahnya sembahyang sunat kau sujud kejap. Sembahyang berjemaah pula sujud lama. Apa ni? Sembahyang jemaah tu ikut imam. Ya, kalau sujud lama sekira-kira sudah berpindah 2 rukun, batal sembahyang tu. Okey, jadi sujud kita bagi lama sikit ni. Biar membumikan masalah kita, kita bumikan masalah kita dalam sujud itu supaya tenang. Baik tu orang beriman relax saja. Ni dalam ni tuan-tuan saya beritahu tu. Itu yang keempat, yang kelima. Hadirin hadirat, Rasulullah SAW malam Isra wal Mi'raj itu macam kita lah mendengar kisah, macam kata Tuan Moderator, mendengar kisah Nabi-Nabi, Rasul-Rasul. Tapi Rasulullah tak pernah jumpa. Malam itu Rasulullah melihat dan bertemu dengan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasulullah menjadi imam kepada Nabi-Nabi. Allah nak tunjukkan mulianya Rasulullah itu menjadi imam kepada minal anbiya wal mursalin, kepada Nabi-Nabi dan Rasul. Sebab itu kita jadi umat Nabi Muhammad patut berbangga sebab Nabi kita menjadi imam kepada Nabi-Nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akhir sekali, cintalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan solatlah. Sebab dalam solat itu banyak rahsia-rahsianya. Antaranya dalam solat itu saya sebutkan tadi, kita merintih di bumi, suara kita didengar sampai ke langit. Kita sujud itu di bumi, itu dapat membumikan masalah-masalah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi itulah penjelasan dan juga kesimpulan daripada kedua ahli panel kita tentang peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, perjalanan agung yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya sebagai penutup, sebagai khulasah, saya ingin membacakan daripada rangkap Qasidah Al-Burdah. Qasidah Al-Burdah ni tuan-tuan yang pernah ziarah ataupun umrah di Makkah, ziarah kepada Masjid Nabi SAW,
dekat Masjid Nabi ni tuan-tuan, tuan-tuan nampak tulisan Arab. Nampak tulisan Arab dekat maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas tu ada tulisan Arab. Sebahagian daripada tulisan Arab itu ada hadis Nabi, ada ayat Quran, dan juga ada daripada syair-syair yang dikarang oleh Al-Imam Muhammad Al-Busiri rahmatullahi alaih. Jadi saya ingin membacakan rangkap daripada qasidah Al-Imam Busiri ini yang menceritakan tentang perjalanan Isra wal Mi'raj baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, saraita min haramin lailan ila haramin kama saral badru fi dajim min adh-dhulami wa bitta tarqa ila an nilta manzilatan min qabi qausaini lam tudrak wa lam turami wa qaddamatka jami'ul anbiya'u biha war rusuli taqdima makhdumin ala khadami wa anta takhtariqu as-sab'a tibaqa bihim fi mawkibin kunta fihi sahib al-alami hatta idha lam tada' sya'wan limustatibin min ad-dunuwi wala marqan limustanami khafatta kulla maqamin bil idafati id nudita bil raf'i mithla al-mufrad al-alami kayma tafuzu biwaslin ayy mustatirin 'anil uyuni wa sirrin ayy muktatami fahusta kulla fakharin ghayra mushtarakin wa justa kulla maqamin ghayra muzdahami wa jalla miqdaru ma wulita min rutabin wa azza idraku ma ulita min ni'ami bushra lana ma'syaral islami inna lana min al-'inayati ruknan ghayra munhadimi lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rasli kunna akramal umami. Tapi terjemahan dia macam mana kita boleh tanya kepada Al-Fadhil Ustaz pendek kita di hadapan. Saya tak mampu nak terjemahkan, tetapi apa yang digambarkan dalam qasidah ini adalah kemuliaan dan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Al-Isra wal Mi'raj ini adalah mukjizat yang kedua paling agung yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat yang pertama paling agung adalah Al-Quranul Karim yang ada depan tuan-tuan. Itu mukjizat yang paling agung yang pertama untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quranul Karim. Dan mukjizat kedua yang teragung yang diberikan khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Moga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan kita mengesahkan dan menceritakan kisah Al-Isra wal Mi'raj ini. Kita ditingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita di kalangan orang-orang yang membantu kepada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berikan panjang umur, sihat wal afiat kepada tuan guru kita Ustaz Kamalul Hisham dan Ustaz Raihan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur, sihat wal afiat, bertambah ilmunya, bertambah manfaatnya untuk masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah memberkati kepada Masjidil Ansar dan kepada para pengurusannya, kepada para imamnya, kepada para asatidahnya, kepada para hadirin wal hadirat, dan kepada mereka yang menginfakkan harta di dalam masjid ini dan mereka yang mengimarahkan masjid ini. Semoga Allah berkati kepada umur tuan-tuan, kesihatan tuan-tuan, dan segala yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita diberkati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya mengakhiri majlis ini dan saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang hadir, kepada tim pengurusan Masjid Al-Ansar dan semua yang hadir. Semoga Allah Ta'ala membalas jasa baik tuan-tuan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jazallahu anna Sayyidana Muhammadan Sayyidana Muhammadan ma huwa ahluhu